I'rab pada takdir, bukan i'rab pada zahir. Ada. Gitu. Jadi tidak salah tu. Cumanya perawi dia tu lah, masalah perawi dia tu. Tapi perawi dia pun ada masalah sikit pun tak apa, hak lain tu tidak salah. Lepas tu banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menyokong hak ni. Lepas tu Imam Tirmizi selepas mengemukakan hadis ini, dia katakan hukum dia, hadza hadithun hasanun gharib. Itu hukum Imam Tirmizi. Hadis ini hasan lagi gharib. Hasan gharib. Imam Tirmizi tidak kata sahih. Dia kata sahih. Dia kata hasan. Mana paling tinggi hadis ini hasan. Sebab apa? Sebab perawi dia tu tidak kemah. Qais bin Talq. Kalau kita kata dia ni orang molek, boleh terima apa? Dia perawi hasan sahaja, bukan perawi sahih. Itu mengikut kaedah dia. Lepas tu hasan gharib. Gharib tu dia isyarat. Mana mengikut Imam Tirmizi, hasan dengan gharib, gharib dengan makna dhaif boleh duduk sekali. Boleh duduk sekali. Ataupun mengikut satu golongan, hadis ini tarafnya hasan. Mengikut golongan yang lain, tarafnya gharib. Begitu boleh juga. Tak apalah, habis itu. Ini bab qunut dalam sembahyang. Qunut dalam sembahyang. Dia mari beberapa hadis lah. Daripada hadis-hadis ni zahirnya menunjukkan Nabi SAW ada berqunut. Dan qunut ni dalam sembahyang-sembahyang dia, bukan sembahyang yang tertentu seperti subuh sahaja, tidak. Dalam sembahyang-sembahyang dia lah, zuhur, kau asar, kau gapo, kau ada qunut. Dan qunut itu adalah qunut nazilah, orang panggil. Dalam riwayat yang kedua, dalam riwayat yang pertama tu jelas gitulah. Dalam riwayat yang kedua, Nabi SAW berqunut dalam sembahyang subuh. Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu guru dia. Yang pertama Abdul Walid. Tiga lah. Yang pertama tu kalau kita perhati, Abdul Walid dan Muslim dan Hafaz, tiga dalam riwayat yang pertama. Tiga orang. Lepas tu dia ada sanak seorang lagi. Sebab apa? Sebab tak serupa lafaz dia tu. Kemudian tu yang dia sebut tu, iaitu Ibnu Mu'ad. Ibnu Mu'ad yakni Ubaidullah. Ubaidullah bin Mu'ad, dia ni tok guru Imam Abu Daud. Ambil daripada ayah dia, ayah saya Mu'ad itulah. Semua mereka ini ambil daripada Syu'bah. Jadi maknanya dalam sanad yang pertama tu tiga orang tok guru dia, sanad yang kedua satu orang, sanad yang lain iaitu Ibnu Mu'ad, mana 4 orang semua. 3 orang tu meriwayatkan kat subuhnya Nabi SAW berqunut dalam sembahyang subuh. Satu sanad lagi iaitu Ibnu Mu'ad lepas had tu nak ayat tahwil sanad, mana sanad lain pula. Sanad lain pula nak sampai ke Syu'bah. Tadi sanad yang pertama, sanad yang kedua ni nak sampai ke Syu'bah, ni sanad lain. Ibnu Mu'ad ada menambahkan dalam riwayat dia dan sembahyang maghrib. Itu dia. Bukan sembahyang subuh saja. Sembahyang subuh dan sembahyang maghrib Nabi berqunut. Kalau mengikut riwayat Ibnu Mu'ad, cerita ni juga hak ni hak sama. Tapi mengikut hak tiga lagi tu, sekat tu je, berarti sekat subuh Nabi berqunut dalam sembahyang subuh. Riwayat yang ketiga pula kalau kita perhatikan jelas, ini menunjukkan Nabi SAW berqunut ni maksudnya qunut nazilah. Sebab apa? Sebab sini dalam sembahyang isyak dia sebut qunut selama sebulan.
Lepas tu dalam kunut tu dia sebut apa dia? Dia minta Allah SWT lepaskan, selamatkan beberapa orang sahabat dia yang tertindas di Mekah. Jadi jelas ini semua menunjukkan kunut nazilah. Riwayat yang keempat iaitu riwayat Ibnu Abbas. Di sini juga menunjukkan kunut ini masanya terhad, bukan selama-lamanya, tetapi selama sebulan berturut-turut, dan bukan dalam satu semaya zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Di hujung semayanya, jadi rakaat yang terakhir semayanya, iaitu bila dia bangun, kata sami Allahu liman hamidah, yani pada ketika i'tidal itu, situlah masanya berkunut. Kunut ini juga adalah kunut nazilah. Hadis yang kelima riwayat daripada Anas, orang tanya, adakah Nabi berkunut dalam sembahyang subuh? Dia kata ada. Sebelum kau selepas? Dia kata selepas rakaat. Musaddad kata sebab dua orang tok guru dia ambil ni, Imam Abu Dawud ambil daripada dua orang tok guru, Sulaiman bin Harb dan Musaddad. Musaddad kata lepas pada rakaat semetar, biasir tu semetar, tidak lama pun, semetar. Masa itulah dia berkunutnya. Hadis yang keenam riwayat daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW berkunut selama sebulan. Lepas tu dia tinggalkan berkunut. Dan hadis yang ketujuh, Muhammad bin Sirin kata, orang yang semaya dengan Nabi semaya subuh, dia royak saya, Nabi bila angkat kepalanya pada rakaat yang kedua tu, dia berdiri sebentar. Dia berdiri sebentar. Di sini tak ada sebut berdiri tu dia berkunut atau apa, cuma dia sebut berdiri sebentar. Kira-kiranya Imam Abu Dawud buat mari dalam bab ni, makna berdiri sebentar tu dengan maksud berkunut lah, tetapi tidak jelas sebut kunut itu. Dan di sini pun disebut dalam sembahyang subuh juga. Itulah dari segi secara ringkasnya gambaran hadis itu. Kemudian kalau kita perhatikan berhubung dengan kunut dalam sembahyang ni banyak khilafnya. Yang pertama, kunut ni dalam berapa sembahyang adanya? Ada yang mengatakan kunut ni dalam sembahyang subuh saja. Ada yang mengatakan dalam sembahyang subuh dan witir. Witir itu pun bukan semua, separuh akhir bulan Ramadan saja. Ada yang mengatakan kunut ini ada semua, tapi dalam witir saja, dalam sembahyang lain-lain tak ada. Kecuali dalam keadaan berlaku peristiwa besar, peristiwa besar yang menyusahkan, malapetaka, ataupun perkara yang tidak baik lah menimpa orang Islam, baru ada kunut. Selagi orang panggil kunut nazilah. Berkenaan dengan kunut nazilah ni pula ada khilaf pula. Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan dia kata kunut nazilah ni hanya dalam subuh saja, bukan dalam semua sembahyang. Tapi Syafi'i kata dalam semua sembahyang. Begitu juga ahlul hadis kata semua sembahyang, iaitu pada i'tidal daripada rakaat yang terakhir tiap-tiap sembahyang. Pada masa itulah ada dalam sembahyang berlaku. Itulah khilaf. Ada juga yang mengatakan boleh. Subuh ni ada kunut dalam subuh. Siapa nak buat boleh, dia tak saya buat tak apa juga. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, tidak perlu sujud sawi kau gapo, tak perlu. Kalau tinggal. Itu beberapa pendapat. Bagi orang yang mengatakan kunut dalam sembahyang subuh tak ada, sudah mansuh,